Oke, salam dan salam sejahtera, dan ulasan saya adalah berkenaan dengan berita terkini yang mana anak kepada bekas Menteri Dalam Negeri yang juga hari ini sebagai Ketua Pembangkang, yaitu Datuk Seri Hamzah Zainuddin, dihadapkan ke Mahkamah Seksyen Seremban atas 9 pertuduhan mengemukakan dokumen palsu kepada Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN dan memiliki barang kawalan minyak masak melebihi had dibenarkan pada tahun lalu. Tertuduh ialah Muhammad Faizal Hamzah, 39, yang ketika kejadian merupakan pengarah syarikat Rimba Merpati Sdn Bhd. Apa yang saya lihat daripada kenyataan yang dikeluarkan oleh media hari ini, apabila anak kepada Ketua Pembangkang yang ada hari ini, dan kita tahu Datuk Seri Hamzah Zainuddin itu adalah sebelum ini adalah Menteri Dalam Negeri. Kejadian ini berlaku adalah sewaktu Datuk Seri Hamzah Zainuddin masih menjadi Menteri Dalam Negeri. Dan perkara ini hari ini baru kita lihat bahawa pertuduhan dikemukakan dan juga baru kita lihat pertuduhan itu berlaku. Jika Kerajaan Perikatan Nasional menang, maka saya percaya hal-hal seperti ini tidak akan dapat kita rungkaikan, tidak dapat kita buka. Hari ini, kalau perkara seperti ini dikatakan sebagai pendakwaan terpilih, rakyat harus ingat, minyak masak ini adalah satu kepentingan bagi rakyat. Ditambah pula tahun lalu, kita dalam krisis ekonomi yang mana betul-betul parah. Kenapa minyak masak ini boleh berada di tangan-tangan anak menteri? Sedangkan Datuk Seri Hamzah Zainuddin sebagai Ketua Pembangkang, rakyat Malaysia ini semua tahu kekayaan beliau. Yang mana pilihan raya pergi ke Sabah, naik private jet lah dan berbagai-bagai. Tapi hari ini isu yang seperti ini. Kalau beginilah sikap anak pemimpin yang ada di dalam negara kita ini, bagaimana negara ini nak bergerak maju? Tetapi apa yang kita lihat, serangan kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Anak Datuk Seri Anwar Ibrahim tak ada yang buat kerja seperti ini. Tak ada yang dihadap ke mahkamah dengan mengambil projek tender kerajaan berkenaan dengan isu minyak masak yang melibatkan rakyat seperti ini. Jadi inikah integriti pemimpin PN? Inikah integriti anak-anak pemimpin PN? Kita lihat perkara-perkara ini, ada lagi sebahagian Menteri PN yang lalu, termasuk mungkin Presiden Bersatu itu sendiri, yang kita tidak pasti. Tetapi Nurul Izzah yang ingin membantu bapaknya dengan tidak bergaji, dipersoalkan oleh pihak pembangkang. Cuba pihak pembangkang keluarkan isu ini, hujah ini. Ketua Pembangkang, anak sendiri pun tak mampu jaga, bagaimana nak menjaga rakyat? Ini 9 pertuduhan, bukan satu pertuduhan. Bayangkan kalau negara ini tidak melalui peralihan kuasa pada PRU ke-15 ini. Mereka-mereka ini tidak mungkin akan didakwa kerana kita tahu Datuk Seri Hamzah Zainuddin itu sendiri adalah Menteri KDN. Jadi, di mana yang dikatakan sebagai kerajaan hari ini pendakwaan terpilih? Saya rasa rakyat lebih bahagia melihat apa yang telah berlaku hari ini, yang mana mereka-mereka yang menyonglap dana awam yang sebelum ini dalam parlimen bukan main lagi Ketua Pembangkang menceritakan kepentingan awam. Ni anak kau ni memiliki barang kawalan minyak masak melebihi had yang dibenarkan. Ini adalah kepentingan masyarakat, kepentingan awam, orang miskin. Jadi inilah hujah-hujah mereka apabila di parlimen. Anak sendiri tak mampu jaga. Jadi sepatutnya perkara ini memang dihadapkan ke mahkamah dan dipercepatkan tindakan. Kalau bersalah, sumbat dalam penjara. Inilah mengkhianat. Rakyat miskin, rakyat susah, PN buat duit. Rakyat susah, rakyat miskin angkat bendera dalam akaun PN beratus juta. Pilihan raya konon-kononnya bersih. Bersih apa? Kalau dana politik yang dikeluarkan beratus juta untuk memenangkan calon. Ini adalah satu perkara yang rakyat harus lihat. Kita perlu berhenti daripada kita memilih pemimpin berdasarkan berapa nilai jumlah duit yang mereka keluarkan untuk mereka menjadi calon di tempat kita. Yang paling penting adalah siapa calon yang kita rasa-rasa jujur dalam untuk membangunkan negara ini, termasuk kawasan kita. Jika kita memilih pemimpin-pemimpin daripada Perikatan Nasional hari ini, kita lihat satu persatu mereka-mereka, anak mereka seperti ini didakwa. Apakah kita tidak malu? Bayangkan kalau mereka ni memerintah lagi. Ini adalah anak Ketua Pembangkang. Kita belum tahu lagi nih anak pemimpin PAS bagaimana. Tetapi dalam parlimen
di luar parlimen bila buat sidang media apa segala macam, mereka mempersoalkan kerajaan yang ada hari ini. Pendakwaan terpilih, pilih anak sendiri untuk menjadi menteri, untuk menjadi segala jawatan dalam kerajaan. Tetapi hakikatnya, kalau begini juga anak menteri merompak hasil daripada sepatutnya diagihkan kepada rakyat, lagi parah. Jadi apa yang berlaku ni, saya percaya kalau kita memilih Kerajaan Perikatan Nasional, kita akan menambahkan lagi sengsara kepada rakyat yang menderita. Sebab ini adalah satu perkara yang membabitkan kepentingan masyarakat, iaitu orang miskin. Kenapa sanggup mereka ini lakukan perkara ini? Ini minyak masak yang sangat penting. Penting kepada peniaga kecil-kecil yang nak menggoreng ikan di tepi jalan. Penting kepada keluarga yang susah sangat. Kalau mereka dapat sekilo, 2 kilo pun mereka dah bahagia. Tapi anak menteri bukan makan minyak yang murah ini. Mungkin mereka makan minyak zaitun. Tetapi rakyat yang makan minyak murah pun, kamu orang melakukan perkara seperti ini, pada saya, di manalah sikap kamu? Dan kita tahu juga, yang memerlukan subsidi minyak murah ni juga adalah orang Bumi Putra paling banyaknya. Yang di kampung-kampung. Tetapi kalau kita lihat Perikatan Nasional yang mereka cerita memperjuangkan isu kena beli SP, rakyat berjalan daripada Johor sampai ke istana. Hakikatnya anak sendiri membuat kerja yang tak betul, dibiarkan. Memperjuangkan isu yang tidak penting kepada rakyat. Jadi rakyat harus nilai, inilah sikap kepimpinan yang ada di Perikatan Nasional. Anak sendiri pun tak mampu jaga bagaimana nak menjaga rakyat di luar sana. Sedangkan perkara ini tidak boleh dibuat main. Hak rakyat. Ini adalah umpama subsidi. Ini subsidi lah. Minyak masak ni. Sudah begitu ditahan pula oleh anak orang politik untuk mencari keuntungan lebih besar lagi. Jadi saya harap perkara ini harus diteliti oleh pihak-pihak berkenaan dalam kerajaan agar tidak berlaku di waktu akan datang. Dan ini yang sepatutnya diperjuangkan oleh parti pembangkang yang ada hari ini. Menunjukkan integriti kamu. Saya menunggu nih kenyataan daripada Wan Saiful, Wan Ahmad Faizal yang lantang berkenaan dengan isu-isu seperti ini. Jadi jangan mereka menyerang saja kerajaan yang ada, tapi mereka juga perlu memberi penjelasan bersama juga dengan pimpinan PAS berkenaan dengan isu yang melibatkan penyelewengan yang mana memiliki barang kawalan, yaitu minyak masak yang melebihi had. Dalam isu ini memanglah anak Hamzah ni mana nak mengaku, siapa nak mengaku berak tengah jalan. So itu pencerahan saya berkenaan dengan isu ini. Sekian, terima kasih.